Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth wa takunu al-jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu wa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Qari'ah bermula daripada ayat yang pertama berakhir pada ayat yang ke-11 yang bermaksud hari kiamat. Apakah hari kiamat itu, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti mana kupu-kupu yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti mana bulu-bulu yang dihambur berterbangan. Dan bagi orang-orang yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang memuaskan, iaitu senang. Dan bagi orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Ia adalah api yang sangat-sangat panas. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada subuh yang mulia ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kelapangan waktu untuk sama-sama kita menyembah, mengabdikan diri kita kepada Allah. Kita sama-sama dikurniakan Allah dengan nikmat yang besar, iaitu nikmat keimanan, nikmat keislaman. Dan kita masih diberikan Allah dengan nikmat sihat yang menyebabkan antara lain kita boleh beribadah kepada Allah, kita boleh memakmurkan masjid Allah. InsyaAllah kita boleh duduk dalam majlis-majlis ilmu seperti mana saya sebutkan malam tadi. Kalau ada orang yang jemu untuk makan, itu menandakan petanda-petanda seseorang itu hampir mati. Dah jemu makan nasi, maknanya orang tu nak mati. Tapi kalau orang jemu duduk dalam majlis ilmu, saya bimbang menjadi petanda akan mati hati-hati mereka itu. Itu yang kita bimbangkan. Mati hati ini menyebabkan kita rasa malas nak buat benda baik-baik, nak buat kita jadi letih, lesu dalam buat kebaikan itu. Jadi untuk itu bersyukur kita kepada Allah masih dikurniakan kepada kita hati yang mencintai majlis-majlis ilmu. Selalu saya sebutkan dalam kuliah saya atau peringatan, saya sebutkan selagi mana Allah bagi kepada kita masa, kesempatan, maka buatlah amal baik. Seberapa banyak yang kita mampu, seberapa banyak yang kita terdaya. Kerana di antara banyak-banyak amal baik kita ini, kita tidak mengetahui
yang mana satu Allah akan menerimanya. Penting kita terus istiqamah, sentiasa elokkan amal-amal perbuatan kita. Maka seperti mana biasa, saya akan memulakan kuliah saya ini dengan membaca beberapa ayat daripada ayat Al-Quran. Saya memilih pada subuh ini daripada surah Al-Qari'ah yang menceritakan bagaimana suasana hari kiamat, kedahsyatan hari kiamat. Banyak dalam surah-surah yang lain, iza zulzilatil ardu zilzalaha wa ahrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan yuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Di antara dua surah ni dekat. Kemudian kalau kita buka dalam surah-surah yang lain, Allah sebut dalam surah Al-Ghashiyah, dalam Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Infitar, Allah Ta'ala sebut dalam surah Naba, Allah Ta'ala sebut dalam banyak-banyak surah tentang suasana keadaan manusia pada hari kiamat, sampailah proses manusia itu dikembalikan kepada Allah SWT. Akhir sekali sama ada dia dimasukkan ke dalam syurga ataupun manusia itu akan dihumban masuk dalam neraka, ataupun ada yang kekal selama-lamanya dalam neraka, dan ada yang dimasuk dalam neraka itu sekadar sedikit waktu kebanyak mana dosa yang dilakukan. Jadi kita ni mudah-mudahan masuk terus ke syurga, kita tak lengah ke neraka walaupun sekejap, mudah-mudahan tadi. Maka dalam surah Al-Zalzalah Allah kata, dan apabila bumi digoncang dengan goncangan yang sedahsyat ni, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Bila bumi digoncang dengan goncangan yang sedahsyat ni, maka segala apa yang ada dalam perut bumi itu terkeluar. Kalaulah manusia digoncang, dia mampu dikeluar segala apa yang ada dalam perut manusia itu. Maka bagaimana suasana manusia itu sendiri? Maka dalam surah Al-Hajj Allah Ta'ala sebut lagi tentang kiamat. Allah kata orang yang mengandung akan keguguran bayi yang dikandungnya. Kamu tengok manusia ni, kata Allah, dalam keadaan dia mabuk, tapi sebenarnya dia tidak mabuk. Maka dan manusia bertanya pada ketika itu, apa jadi pada bumi ini? Iza sama fatarat wa idzal kawakibu tasarat. Apabila, kata Allah, langit telah terbelah langit, maka bintang-bintang jatuh berguguran. Maka kata Allah, bila bintang dah jatuh, bulan bintang dah jatuh bertempur antara satu sama lain, maka suasana dunia menjadi tak tentu arah, tak seimbang lagi. Maka air laut akan jadi bergelora naik ke atas, kubur-kubur akan terbongkar, semua kubur-kubur akan terbongkar. Pada ketika itulah, kata Allah, pada ketika itu alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, kata Allah. Pada hari itu manusia akan mengetahui apa yang sedang dibuat, apa yang telah dilakukan, dan apa yang telah dilalaikan. Kita hari-hari ni, tuan-tuan, kita tidak mencatat apa yang kita buat. Rajin mana pun kita, biasanya kita tak catat apa yang kita buat 24 jam tu. Daripada kelip mata kita sampai tutup balik mata kita ni, jarang orang catat apa yang dia buat. Tetapi kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Tapi kiraman dan katibin, dia tidak pernah jemu mencatat segala amal-amal perbuatan-perbuatan kamu. Itu kita baca suasana kiamat. Maka saat bumi digoncangkan, air jadi bergelora, kubur-kubur semua terbongkar. Tiupan sangkakala dia punya dahsyatnya, kata dia. Maka kata Allah,
Pada ketika itu manusia seperti mana kupu-kupu berterbangan. Bagaimana kupu, kita tengok kupu-kupu itu berterbangan, manusia itu berterbangan. Dan gunung ganang, kata Allah, seperti mana bulu yang dihamburkan. Kalau kita letak satu bulu ayam, kita embus, bagaimana bulu ayam itu akan terbang pada ketika itu. Nanti manusia akan bertanya, wa qala al-insanu ma lah, apa yang berlaku pada bumi ini? Semua manusia akan dimatikan oleh Allah. Bila tiupan itu manusia semua mati. Yang dah mati, matilah. Sekarang ni mak ayah kita yang dah mati, bila masuk saja ke liang kubur, maka dia akan disoal dengan beberapa persoalan. Di antaranya, ma rabbuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka ma dinuka. Soalan antara siapa yang dapat menjawab soalan ini. Mudah-mudahan ibu dan ayah kita, saudara mara kita yang telah pergi meninggal dunia, semua dapat jawab, mudah-mudahan. Dan kita pun mudah-mudahan dapat jawab. Siapa yang dapat jawab, maka dia akan tidur seperti mana tidurnya pengantin, nyenyak tunggu proses kiamat. Nyenyak. Tidur pengantin ni macam mana? Tidur pengantin ni, awaknya tidur pengantin ni tak ada orang berani kacau. Mak mentua pun tak berani kacau, siapa pun tak berani kacau. Kalau zaman-zaman dulu, pintu tu diletak, tak ada pun pintu, bayi je. Tapi tak ada orang berani kacau. Ini sedap tidur pengantin, layanan istimewa tidur pengantin tadi. Jadi begitu. Tapi siapa yang tidak dapat jawab, tak apa khabar lah. Kawan-kawan kita, saudara mara kita, ahli jamaah kita yang dah pergi ni, apa keadaan dia? Adakah dia dapat tidur dengan tidur yang nyenyak, ataupun dia mengalami masalah-masalah impitan kubur, siksaan, ditukarkan alas tempatnya dan sebagainya. Wallahu a'lam. Bagaimana keadaan ini tadi? Kemudian bila manusia itu tiupan yang pertama, tiup sangkakala manusia berterbangan, gunung-gunung seperti bana bulu berterbangan. Hebat sangat. Pulang kabut, manusia tak tahu nak cakap apa, lari macam orang gila, kata Allah. Akhirnya semua manusia itu akan dimatikan. Bila manusia itu dimatikan, maka manusia itu semua sekali akan dibangkitkan. Tiupan kali yang kedua akan dibangkitkan. Dia berada di satu padang yang dinamakan padang mahsyar, yang diibaratkan seibarat sekeping roti putih yang tidak ada sebatang pokok untuk bernaung, tidak ada sebatang pohon untuk bernaung, yang dikhabarkan mataharinya sejarak jengkal dari kepala. Dia mengatakan seibarat sebilah mata pedang. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Pada ketika dalam keadaan telanjang, dikhabarkan dalam keadaan telanjang, matahari sejarak sejengkal, hanya ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah saat itu. Satu daripada golongan itu ialah orang yang sentiasa hatinya tertawa di masjid-masjid. Nak pergi masjid, nak mengimarahkan masjid, nak menjaga masjid, nak mengawal masjid. Mudah-mudahan kita termasuk satu daripada golongan yang mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita belajar dalam hadis-hadis Nabi menceritakan sebegitu. 7 golongan yang dapat naungan. Hari itu saya sebut kepada tuan-tuan 7 amalan yang kalau kita dah mati maka pahala itu berpanjangan. Sekarang ni kita kena berusaha ke arah itu. Di antaranya orang yang bina masjid, orang yang bina, orang yang tulis Quran, di antaranya anak yang soleh, di antaranya ilmu yang orang gunakan, orang yang menggali perigi, orang yang salirkan air, orang yang tanam pohon-pohon buah-buahan dimakan oleh makhluk apa. Itu di antaranya. Jadi kita ambil set tu 7 benda tu, kita sekarang ni seboleh-bolehnya kita rebut peluang tu tadi. 7 golongan tadi di antaranya ialah orang yang sentiasa hatinya tahu di masjid. Dimulakan dengan pemimpin yang adil. Kemudian dalam keadaan manusia itu haus, tidak ada minuman,
kecuali yang dapat meneguh air telaga Kausar. Yang dapat meneguh air telaga Kausar, telaga Nabi ni, dia dapat teguh sekali, insya-Allah dalam proses di padang mahsyar itu dia tak akan haus selama-lamanya. Tapi siapa yang tak dapat teguh, dan dikhabarkan dalam kitab Air Mata Mahsyar, ada golongan juga daripada umat Nabi Muhammad ni yang tidak dapat meneguh air telaga Kausar. Siapa dia? Di antaranya lah golongan-golongan yang masa hidup di dunia dia bersama menyokong orang-orang yang buat kezaliman. Di antaranya dikhabarkan dalam kitab Air Mata Mahsyar, orang yang duduk memberi sokongan, bantuan kepada orang yang zalim, seperti mana Allah berfirman, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar, kata Allah. Jangan cenderung pada orang yang zalim ni, kata Allah, jangan cenderung, nanti kau akan disambar api neraka. Bila proses di padang mahsyar dalam keadaan manusia itu, dia kata berdiri, ada yang air peluh dia sampai buku lali, ada yang air peluh dia sampai ke hidung, dalam keadaan telanjang, bau hanyir, busuk dan sebagainya, mengikut kepada amal seseorang itu. Macam mana Ustaz? Macam ni lah tuan-tuan, kita duduk dalam masjid ni, sama-sama duduk dalam masjid ni, tapi perasaan kita semua tak sama. Ada yang rasa seronok sangat-sangat duduk kuliah ni, ada yang duduk datang pula Ustaz hari ni. Jadi macam-macam perasaan. Ada yang suka panjang kuliah dan ada yang suka pendek kuliah. Perasaan kita yang duduk dalam masjid ni semuanya tak sama. Ada yang suka sangat-sangat Ustaz datang, ada yang alamak datang pula Ustaz, wallahu a'lam. Saya tak tahu perasaan tuan-tuan, dan tuan-tuan pun tak tahu perasaan saya macam mana. Itu kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bila manusia itu dikhabarkan dalam keadaan sebegitu, Allah, Nabi minta supaya dicepatkan proses di padang mahsyar tadi. Pada ketika itu anak tak kenal bapa, bapa tak kenal anak, suami tak kenal isteri, isteri tak kenal suami, kawan-kawan tak kenal, nafsi-nafsi, sendiri-sendiri pada ketika itu. Semua dalam keadaan nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, tak kenal orang, dalam keadaan disusah ni tadi. Maka akhir sekali berlakulah proses-proses hitungan di akhirat nanti. Dimulakan dengan beberapa perkara. Diletakkan buku catatan amal manusia. Buku catatan yang kita buat 50 tahun, 60 tahun umur kita ni. Maka ketika itu ada manusia yang menerima dengan tangan kanan dan ada manusia yang terima daripada tangan kiri. Daripada pihak kiri ada yang terima daripada pihak kanan. Yang terima pihak kanan ni seronok. Siapa dia menerima daripada pihak kanan, itu pun dulu saya dah sebut. Dan siapa yang daripada terima daripada pihak kiri, kan? Yang terima daripada pihak kanan, dia akan bersama bergembira dengan anak dan isteri dia, kaum keluarganya yang sama-sama beriman. Tapi yang menerima daripada pihak kiri, maka dia menumpah, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Pindah, lepas tu dipindah habis daripada kitab kiraan tadi, dia akan pergi kepada mizan, timbangan amal. Siap timbang, maka akhir proses, di antara proses yang akhir, manusia meniti titian sirat. Satu lagi sekatan bagi orang kafir. Dalam kitab Air Mata Mahsyar kata orang kafir, orang munafik, dia tidak meniti titian sirat, dia terus masuk ke neraka Allah. Tapi bagi orang yang beriman, dia meniti pula proses yang ketiga. Maknanya tapisan-tapisan untuk lepas masuk ke syurga Allah ni, tuan-tuan, bukan seperti mana tapisan nak bayar saman. Hari ni saman potong 80%, orang bergegah bayar. Boleh potong ni daripada 100 jadi 20, 30, tu pun nak bayar penuh orang, berderet orang nak bayar. Sana tapisan tu sebegitu, dimulakan dengan buku catatan amal dibentang, kemudian dibentangkan pula timbangan amal. Proses seterusnya manusia meniti titian sirat. Bila manusia meniti titian sirat,
Saya sebut kepada tuan-tuan juga dulu, 7 sekatan akan dilalui. 7 sekatan tu akan dilalui. Dulu ingat. Sebab itu kalau tuan-tuan lihat dalam Al-Quran, amal yang paling afdal di antara amal-amal yang paling afdal ialah mentauhidkan Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Biasanya amal bab tauhid mengesakan, mengagungkan Allah, itulah amal yang paling afdal. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat ke-36 dan banyak yang lain, ada ayat-ayat yang lain tentang iman itu sendiri. Kan itu berkaitan dengan iman. Tauhid ni amal yang paling penting di antara amal yang paling penting. Sebab itu disebut barang siapa yang akhir kalamnya dia mati, dia mengucap dengan kalimah syahadah, maka orang ni masuk syurga. Dia masuk syurga. Cuma lambat atau cepat ajalah. Saya sebut hari tu, kalau siapa yang dosa dia banyak, maka dia kena masuk dalam neraka dulu. Seibarat mana kalau besi dikarat, besi ni nilai dia jatuh tuan-tuan bila dikarat. Bila nilai besi tu jatuh dikarat, nilai dia jatuh, harga dia murah, maka nak jadikan besi tu dia mahal, dia kena bakar besi tadi, sehingga karat tu gugur, besi yang tadi tu jadi mahal, ada nilai tadi. Maka sebegitu juga manusia. Nilai manusia ni kalau dia jatuh, taraf manusia tu jatuh, ulaika kal an'ami bal hum adall, macam binatang, malah lebih teruk. Bila manusia ni banyak kotoran dosa yang ada pada dia tadi. 7 sekatan lagi, tadi 7 tadi naungan yang dapat 7 naungan. Kali ni 7 sekatan lagi akan dilepas untuk manusia itu lepas. Saya rasa tuan-tuan ingat dah, sedang ajar bab itu tuan-tuan dah ingat tak? Pada sekatan yang pertama, maka akan ditanya tentang syahadah kita. Pada sekatan yang kedua, maka akan disoal tentang sembahyang kita. Selesai tak ni dua ni? Syahadah dengan sembahyang ni selesai tak? Pada sekatan yang ketiga, dia akan tanya tentang puasa kita. Pada sekatan yang kelima, ditanya tentang zakat kita. 4. Pada sekatan yang kelima, ditanya tentang haji kita. 5. Pada sekatan yang keenam, dia akan tanya tentang wuduk dan mandi wajib kita. Kerana wuduk dan mandi wajib ni satu amal, dia perlukan wuduk. Sembahyang macam mana hebat pun dia kena wuduk yang betul, mandi wajib yang betul, baru diterima. Dan pada sekatan yang terakhir sekali untuk melepasi titian syirat ni, ada tak kita ni buat zalim dengan manusia? Sebab tu kalau siapa yang hari ni ada buat zalim dengan manusia, sama ada dari segi harta mereka. Semalam ada satu tempat, saya nak balik, dia tanya saya dekat Batu Pahat, rentetan seorang yang meninggal dunia, dia ni tidak ada anak, kata dia. Dia tidak ada anak, isteri dia dah meninggal, dia tak ada anak, maka dia ambil 2 orang anak angkat. Dan saat dia mati, anak angkat dia 2 orang, dia 2. Tapi dalam masa yang sama, dia ada 3 orang adik-beradik lelaki dan 1 adik-beradik perempuan. Lalu anak angkat dia membolot harta yang ditinggalkan oleh bapa dia tadi. Mana ada anak angkat tidak ada bahagian. Anak angkat ni dia tak ada bahagian. Yang dia pergi ambil nak berapa? Dia ambil banyak, dia bagi adik-beradik tadi sikit. Digunakan peguam yang pandai untuk berhujah, maka dapatlah. Lalu saya kata dia dapat dekat dunia, tetapi besok di akhirat diinai orang dipikul harta tu besok. Jaga-jaga dalam bab tu tuan-tuan, jangan nak ambil yang bukan hak kita ni, jangan diambil. Yang bukan hak kita, jangan ambil dalam bab ni. Sebab sekatan akhir besok yang ke-7, maka dia tanya, ada tak dibuat fitnah dengan orang? Ada tak dibuat zalim kepada manusia, ambil harta orang? Di antaranya orang yang muflis. Bila Nabi tanya, kamu tahu tak siapa dia orang muflis, wahai Ali? Sahabat-sahabat kata orang muflis ni ya Rasulullah ialah orang yang tidak ada harta, tak ada kekayaan. Bukan itu kata Nabi. Itu aku maksudkan. Orang yang muflis ini ialah orang yang
banyak amal kebaikan dia cukup banyak dia buat, sembahyang dia, puasa dia, haji dia, zakat dia dan sebagainya, tapi dalam masa yang sama dia punya kesalahan dengan orang pun, fitnah dia dengan orang terlalu banyak, maka ditolak segala amal-amal baik dia tadi. Yang ni jaga-jaga tuan-tuan. Sebab itu saya selalu cakap, dalam kegahirahan kita melakukan amal-amal kebaikan, maka jangan sesekali kita lupakan kita nak lihat amal perkara-perkara yang boleh merosakkan amal-amal kita tadi. Supaya amal kita ini walaupun sedikit, kalau boleh banyak dan berkualiti. Tapi kalau tak dapat nak banyak, dapat sedikit berkualiti pun dah jadilah tuan-tuan. Maka kata Allah, dan gunung serta bulu seperti bulu yang diterbangkan bagi orang yang berat timbangan amal kebaikan. Sekarang dalam bahasa mudahnya, today, hari ini, bila Allah kata pada ayat yang ke-6, bagi orang yang berat timbangan amal kebaikan, kita pun tak tahu amal kita ni banyak ke, amal jahat kita ni banyak ke, kita tak tahu. Tapi Allah kata orang yang buat amal baik banyak, maka terus meneruslah kita buat amal baik. Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang hati dia. Tetapi bagi orang yang ringan timbangan amal perbuatannya, amal baik ni sedikit sangat-sangat amal baik dia tadi, maka dia berada tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Yang sedikit amal dia tadi, maknanya dia masuk dalam neraka dulu. Bagi orang yang tak cukup amal, sikit lagi nak masuk syurga kena ada begini. Macam kita belajar universiti, nak naik kelas markah tu kena ada 70%. Tiba-tiba kita ada 60%, 65% saja. Kan kita nak minta tolong orang. Mula-mula dia jumpa dulu isteri dia, bagilah sikit pahala kau ni banyak, bagilah sikit. Bini kata, abang ni memang baik, banyak pengorbanan pula saya, jaga saya 30 tahun kita berkahwin, beri makan, bagi minum, beri rantai, beri baju, semua bagi. Tapi kalau saya bagi abang pahala, saya pula tak cukup. Lalu bini tak bagi, nafsi. Minta dengan anak pun jawab gitu, bapak memang baik, seorang bapak misalnya cukup baik dengan saya, bela saya, beri lanan yang baik. Tetapi kalau saya bagi bapak pahala, maka saya pula tak cukup pahala. Itu yang dia kata dalam ayat ujung yang kata saya selalu baca, hari seorang sama sekali tak akan berdaya upaya untuk menolong orang lain, kata dia. Ini sebab tuan-tuan suasana hari kiamat ni kita kena pandang serius, bukan pandang main-main. Sehingga hampir sebahagian daripada Al-Quran ini banyak menceritakan keadaan kiamat. Dan maka begitu juga kata Allah, bagi orang yang ringan timbangannya, maka dia berada dalam hawiyah. Dan tahukah kamu apa hawiyah itu, kata Allah? Dan tahukah kamu apa dia? Ia adalah api yang sangat panas, yang bila dia masuk menerjah tu habis. Dia katakan kulit yang setebal 70 asta tu, dia kata hangus, maka dia ganti kulit baru, dia bakar terus. Itu yang diceritakan khabaran di antara khabaran api dia. Sama juga pada ayat yang ke-7 daripada surah Al-Zalzalah. Pada hari ke-6 kata Allah, yauma idzin yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kata Allah, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan segala amal perbuatannya. Maka barang siapa yang mengerjakan kebajikan sebesar zarah, nak cari pahala ni tuan-tuan senang, sangat-sangat senang. Bukan bina masjid, bukan bina surau, bukan pergi haji, bukan pergi umrah. Malah tuan-tuan tumbuk lada nak bagi suami makan tu pahala dapat. Malah tuan-tuan minta amat cakap, duduk dalam masjid ni duduk aja, nak duduk majlis ilmu dapat pahala. Melangkah, malah tuan-tuan senyum dapat pahala. Jumpa orang beri salam dapat pahala. Mudahkan urusan orang dapat pahala. Nak dapat pahala ni senang, senang sangat-sangat. Yang susahnya ialah nak menjaga pahala tadi
daripada bocor tadi, daripada habis tadi. Maka barang siapa yang mengerjakan amal kebajikan walaupun sebesar zarah. Sebesar zarah ni macam mana agaknya? Besar zarah ni macam mana? Walau besar zarah pun dibuat amal baik, nescaya dia akan melihat balasannya. Allah akan balas dengan amalan-amalan kita ni walaupun sebesar zarah. Kan? Kita tak nampak kan? Walaupun sebesar zarah sebegitu. Dan Allah ni tuan-tuan, dia kata dalam hadis qudsi yang lain, dia kata dia tidak menjadikan kita ni untuk membanyakkan yang sedikit, dan dia tidak menjadikan kita ni untuk membantu dia dalam buat sesuatu yang dia tak mampu buat. Bukan tu. Tapi dia menjadikan kita ni, kata dia, untuk kita ni menyembah dia. Kita sembahyang bukan untuk Allah. Kita puasa bukan untuk Allah. Kita haji bukan untuk Allah. Kita sembahyang untuk diri kita. Maka kena elokkan buat diri kita lah. Kita puasa untuk diri kita. Kita sedekah, kita zakat untuk diri kita, bukan untuk Allah. Allah dah kaya dah. Untuk kita, kerana Allah. Kenapa sembahyang? Kerana Allah. Untuk siapa? Untuk saya, untuk diri kita. Tuan-tuan bila sembelih korban, tuan-tuan tengok semua tuan-tuan makan daging korban. Maka dia sebut dalam hadis juga, kata dia, kalaulah seluruh makhluk di langit dan di bumi, daripada jin dan manusia, semua tunduk patuh taat kepada Allah, tak ada seorang pun menderhaka kepada Allah, kata hadis itu, nescaya tidak akan menambahkan kekuasaan kehebatan Allah walaupun sebesar zarah. Tak menambah. Tak menambah walaupun sebesar zarah. Cuba tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan yang duduk dalam masjid ni, semuanya tuan-tuan bekerja untuk saya. Agak-agaknya kaya tak saya? Agak-agaknya. Sini ada tokek Cikgu Razi, paling tak ada pun 60 ekar kebun. Yang lain-lain ni duduk, ada yang mungkin 30 ekar, 20 ekar. Semua bekerja tu duit bagi saya. Saya ingat kita jalan mengengkang lah. Kaya kita. Tapi Allah kata, kalau seluruh makhluk, bukan jin, bukan manusia, segala makhluk semua yang ada kat dunia ni, semua sujud menyembah, mengabdikan, mengetuh perintah Allah, dia kata takkan menambahkan walaupun sebesar zarah kehebatan, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebegitu juga kalau seluruh makhluk di langit, di bumi, semuanya menderhaka Allah, melawan, menentang Allah Subhanahu wa ta'ala, nescaya tidak akan mengurangkan walaupun satu zarah sebesar zarah kekuasaan, kehebatan Allah Ta'ala. Cukup seperti mana kamu bawa sebatang jarum, ambil jarum jahit ni, pergi tengah-tengah laut, jarum tu cecah dalam laut tadi, kemudian angkat. Kamu tengok, adakah air laut itu menjadi kurang? Jawabnya, air laut tidak akan semata menjadi kurang. Dia tak akan berkurang. Itulah kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita menjadi makhluk, jangan malu-malu minta kepada Allah. Jangan malu-malu mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pun berlaku pada hari ini, jangan malu-malu nak minta, jangan malu-malu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah suka kita minta berdoa. Oh ni kata Allah, astajib lakum. Saya dapat maklumat, suruh baik raja pula kena COVID hari tu tuan. Sedih tak sedih? Sedih. Kawan-kawan kita surau tu cuti, sementara tak tahu berapa hari. Tapi walau bagaimanapun, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Berdasarkan kepada ayat Al-Quran, Allah ajar kepada kita, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ayat 22 dengan ayat 23 daripada surah Hadid. Apa kata Allah? Setiap bencana yang menimpa di bumi, satu, dan yang menimpa kepada dirimu sendiri, dua, kata Allah, kesemuanya itu telah tertulis di dalam kitab, yakni Lauh Mahfuz.
Setiap bencana yang berlaku di bumi, satu, menimpa kepada dirimu sendiri, tercocok duri aja, jatuh tangga, kena 4 kerusi, kena hentak meja. Semuanya telah tertulis dan berlaku di bumi ini. Semuanya telah tertulis di dalam kitab, iaitu Lauh Mahfuz. Sebelum kami menjadikannya, sesungguhnya kesemuanya itu mudah bagi Allah. Nampak tak? Semuanya mudah bagi Allah. Dia senang, dia nak buat apa pun. Dan agar, ayat 22, ayat 23, kenapa? Agar kamu tidak rasa terlalu bersedih hati terhadap apa yang hilang daripada kamu. Rumah terbakar, kadang-kadang anak kita meninggal dunia, kadang-kadang suami kita meninggal dunia, kadang-kadang kita kena sakit, macam-macam. Bila kita balik kepada ayat ni, kata Allah telah menimpa, supaya kalau kamu ingat ni, kata Allah, supaya, kata Allah, kamu tidak rasa terlalu bersedih hati terhadap benda yang hilang. Tak adalah duduk termenung tepi pintu. Kenapa termenung tepi pintu? Kenapa? Laki kahwin baru. Tak adalah duduk termenung, tuan, supaya kamu tak rasa bersedih hati dengan nikmat yang hilang, dan tidak rasa terlalu bergembira dengan nikmat yang dapat. Tak rasa gembira sangat, gembira, tapi taklah rasa gembira sangat, kan? Kerana menang, pun kalah 2-0. Ini misal, kan? Tuan-tuan faham lah, yang tak faham buat macam faham aja, kan? Supaya kamu tak rasa terlalu bergembira dengan nikmat yang diberi kepadamu. Dan Allah tidak menyukai, Allah tutup dengan ayat, orang yang sombong. Satu, orang sombong ni Allah tak suka. Jalan lagak, mendiri diri, rupanya dia masuk dalam tanah juga akhirnya. Dan membangga-banggakan diri dia. Tak habis-habis cerita dia je. Dia lepas dia, dia lepas dia, dia lepas dia, dia lepas dia. Membangga-banggakan dia. Orang sombong ni Allah tak suka. Yang kedua, orang yang suka bangga-bangga diri dia. Konon-konon dia boleh bersedekah, konon-konon dia boleh begini dan begini, dia boleh pergi dan begini. Jangan bangga diri, jangan sombong. Ni 2 golongan yang Allah Ta'ala tak suka. Biasanya Allah Ta'ala letak ni, tuan, di kembar. Kalau tuan-tuan buka dalam surah Sad, Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard, ni saya tak sebut tadi. 7 saksi besok bila manusia balik kepada Allah. 7 juga saksi. Ada 7 juga saksi, saya tak sebut. Dulu saya dah sebut tu. Hari ni saya rangkumkan ringkas. Dalam ayat bertasbih kepada Allah, segala apa ada di langit di bumi, sesungguhnya dia Allah Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Lepas tu ayat kata, Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya subhanallahi ma fis samawati wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Yang kedua, Allah kata mula dengan bertasbih, muji. Kemudian Allah kata, kenapa kamu selalu cakap sesuatu benda yang kamu tak buat? Amat besar kemurkaan Allah, kebencian Allah kepada orang yang cakap tapi dia tak buat. Ini kenalah pada agaknya pada yang bercakap lah, ustaz-ustaz. Tetapi ayat yang berikutnya Allah kata, innallaha yuhibbul ladzina yuqatilu sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Dia suka pula. Tadi tak suka, yang ni dia suka. Orang yang berjuang untuk tolong agama ni. Sebagaimana batu yang tersusun, batu susun, ada batu atas, ada batu bawah. Sama juga kita kalau masjid, ada pengurusi masjid, ada jawatan. Sebab benda ni kan ada peranan-peranan dia. Kadang-kadang kita ingat yang keras itu semestinya dia baik, tapi tak semesti. Yang lembut itu tak baik. Besi, tuan-tuan, dia keras, ada peranan letaknya besi kat mana. Kita nak ikat beg plastik, kita tak pakai besi. Kain ada peranan dia, walaupun dia lembut, tapi dia ada peranan kain tu dekat mana. Besi tadi, batu, tuan-tuan, orang tak buat makan batu tadi. Ada peranan batu tu letak dekat mana, besi tu letaknya dekat mana. Sebegitu juga tali rupiah. Nampak macam tak ada benda tali rupiah,
Tapi ada masanya tali rupiah itu orang pakai. Tuan-tuan, orang tak gunakan batu untuk ikat. Orang nak ikat tali pinggang ni tak pakai batu. Dia pakai tali rupiah biasanya ada dalam kita. Itu biasanya. Jadi ada benda peranan. Macam garam lah. Garam ada masanya dia perlu. Tapi ada masanya garam tak perlu. Orang nak buat air teh, dia tak perlukan garam. Dia perlukan gula. Ada peranan gula. Orang nak buat apa tadi, nak buat telur masin, dia tak perlukan Milo. Walaupun Milo tu harga dia mahal, orang ambil garam. Malam tadi pasal makan telur asin, tuan-tuan, itulah cerita pasal bila tengok telur asin ni, saya kata peranan juga kau garam. Walaupun kau masin, sedap jugalah garam, ada peranan ni. Kenapa orang tak letak telur Milo? Masukkan Milo dengan garam, dengan telur, apa jadinya? Ini hebat kalau kita nak mengambil iktibar, tuan. Baru nak start. Tadi itu mukadimah. Masuk balik kepada kuliah kita. Dan firman Allah, in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u ma mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi syirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir. Jika kamu menyeru mereka, kata Allah, patung-patung yang disembah oleh manusia hari ini, mereka tidak mendengar, kata Allah. Kamu panggil patung tu pekak, tuli dan bisu. Mereka tidak mendengar seruanmu. Dan kalau mereka mendengar, kalau mereka mendengar, kata Allah, mereka tidak akan dapat memperkenankan permintaan kamu. Mana boleh dia nak perkenan permintaan kita. Dan hari-hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikan kamu. Kalau hari akhirat besok 184, betul pada hari akhirat besok, patung-patung ini akan berpaling tadah. Aku tak pernah suruh kamu sembah aku, kata patung ni. Kat dunia ni pun saya pernah cakap kepada tuan-tuan, ada tak tuan lalu dekat patung tadi, patung tu panggil, manusia, sembahlah aku 3 hari. Ada ke? Tak ada. Tapi macam mana golongan ni boleh sujud kepada dia, sembah? Seperti mana saya kata tadi, amal yang paling afdal di antara amal yang paling afdal ialah kita mentauhidkan Allah, menyembah Allah. Maka amal yang paling besar di antara amal yang paling besar Allah murka ialah amal orang yang mensyirikkan Allah. Betul? Zina besar dosa dia, mencuri besar dosa dia, fitnah rogol besar dosa dia. Tapi kita kena faham bahawa mensyirikkan Allah itu lagi besar dosa dia tadi, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang dapat memberikan kepadamu sebagaimana diberikan oleh Yang Maha Mengetahui. Tak ada yang boleh beri kepada kita seperti mana yang Allah bagi. Allah bagi kita udara, tuan-tuan. Ada makhluk boleh bagi kita udara? Allah Ta'ala bagi kita ni, tuan, boleh penglihatan, ada mata. Ada makhluk yang boleh. Allah bagi kita ni pendengaran, ada telinga boleh dengar. Ada yang lain, Allah bagi kita nafas, nyawa dan sebagainya. Ada boleh beri nyawa. Kalau kita ni boleh beri orang nyawa, tuan-tuan, kaya saya ingat kita. Relax aja, kan? Relax sahaja, tuan. Orang mati je kita pun datang senyum. Nak apa? Nak nyawa tak? Boleh, bayar RM50. Wah, kaya kita. Berapa ramai orang datang rujuk dengan kita agak-agak. Kita pegang nyawa, nak berapa? 1 nyawa. Nak lagi? Saya bayar 100. Bayar. Semalam saya buat kunci hilang. Kunci tu hilang. Yang satu patah, yang satu hilang. Pergilah buat kat kedai kunci. Ingat-ingat dapat RM10. Ingat dapat RM10 kan? Rupa dia kata apa? RM130. Aku telah nailio tu. Pasal nak buat tak ada kunci, tutup oleh jalan, maka buat juga. 2 batang kunci kena RM230. Satu kedai tu 130, satu kedai 100 pula. Dalam hati aku, senang-senang aja kau dapat. Kan? Kalau aku tahu, tanya dulu kedai sebelah ni dapat berapa. Rupanya pergi sana, rupa lagi mahal kedai itu kan. Apa ada dia kata? Dalam tu ada chip. Chip coet besar tu aja. Tapi kena bayar tak? Bayar juga, tuan-tuan, pasal nak pakai kunci. Macam tu juga kalau tuan-tuan nak mati besok, kalau saya pegang nyawa, tuan-tuan, Ustaz, bayarlah. Bayar, aku tak minta banyak, RM10 aja seorang. Berapa ramai orang jumpa kita agak-agak kan. Kita tak payah susah-susah duduk je. Tapi kita tak ada. Patung tu tak boleh nak beri kepada kita ni nyawa.
Yang boleh beri nyawa ni Allah SWT yang Maha mengetahui. Yang seterusnya, perkara syirik yang kelima, iaitu beristi'adzah, iaitu berlindung dengan lain daripada Allah seperti jin. Kita berlindung kepada makhluk yang lain. Berlindung dengan makhluk-makhluk yang lain seperti jin dan sebagainya, dan syaitan dan sebagainya, dengan harapan ditolak bala dan kemudaratan. Begitu juga untuk meminta sesuatu yang bermanfaat ataupun nak minta sesuatu yang bermanfaat. Kita pergi dekat busuk, kita wangang busuk tadi. Nak buat apa? Dalam itu ada apa tadi? Ada apa? Anai-anai yang kita pergi minta kat busuk tu nak buat apa? Mana sabar nak minta dengan busuk, nak buat apa? Tapi begitulah jahilnya yang dinamakan jahiliah. Tuan-tuan jangan ingat, jahiliah ni hanya berlaku pada zaman Nabi. Zaman hari ni masih lagi ada jahiliah yang menyembah patung-patung berhala, dipanggil jahiliah moden. Hari tu saya cerita pasal arak, tuan-tuan. Orang bercerita tentang arak. Saya kata bila arak tu Allah Ta'ala haramkan, bukalah dalam, bila dah ada telefon kita kena buka jugalah. Seorang daripada orang menteri, bakal bekas menteri, dia menceritakan bila orang tanya dia tentang tutup aurat. Dia boleh jawab bila orang tanya tentang tutup aurat. Dia boleh jawab apa? Suami saya tak pernah bising pun. Parlimen pun tak pernah bising. Mana-mana pun bapa khusus keturunan saya tak pernah bising pun. Apa? Orang PAS kata dia tengok rambut saya jadi keras ke, kata dia. Bukan jadi keras, kau dah tua macam tu terbiat. Kita pun tak teringin. Yang tutup aurat ni, tuan-tuan, Allah, bukan suami kita. Allah yang suruh tutup aurat, ditutup, jaga aurat. Allah perintah, Tuhan kita, bukan dia kekek kampung. Sampai kepada suatu saat arak. Begitu juga innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Allah yang haramkan arak, bukan dia kekek kampung. Tetapi sikit hari dalam negara kita tu diluluskan lesen arak, diluluskan lesen judi. Sekarang ni nak buang tu berapa susah. Nak berapa susah nak buang benda tu yang orang dah buat amalan jahiliah tu dibuat dalam negara ni. Nak buang berapa susah. Bila nak buang ada pula orang marah. Dalam celah itu ada orang tanya pula, apa sebab arak ni ustaz dia jadi haram? Sebab apa? Sedangkan dia ni anggur. Anggur kan halal dimakan. Kerana kita simpan beberapa hari anggur ni, tiba-tiba dia jadi macam itulah alkohol, minum mabuk, tiba-tiba jadi haram. Macam mana pula? Saya tak nak pakai hujah Quran, ustaz kata dia. Kita tak nak pakai hujah Quran. Hujah Quran ni kita tak nak pakai. Kalau tak nak pakai, saya kata okey, dia nak pakai hujah akal. Orang nak pakai hujah akal, saya kata saya kata saya makan nasi. Nasi tu daripada beras. Bila beras tu dimasak jadi nasi, saya pun makan. Besok bila saya buang, awak makan. Faham? Bila saya buang, awak makan. Saya bagi awak RM10, saya kata. Nak tak? Geli lah ustaz. Apa pasal pula geli? Itu kan nasi saya makan semalam. Pandai pula dia tak nak geli. Itulah kata kalau nak pakai akal, kerana nak pakai akal, tapi kita bukan letak pakai akal. Orang beriman ni yang baiknya ialah dia pakai Quran. Quran haram, haramlah. Jangan banyak nak soal-soal, nak songe-songe, nak tanya-tanya begitu, jangan banyak. Terima ajalah ketentuan-ketentuan Allah. Allah lebih mengetahui. Kita kuliah dekat masjid, cuba tuan-tuan tengok, bila Allah Ta'ala kata aku nak jadikan Adam dekat dunia ni, nak jadikan Adam, apa kata malaikat? Nak buat apa kau jadikan Adam? Nanti dia bergaduh, dia bermusuh, berkelahi. Allah terpelak tanyaan malaikat. Aku lebih tahu daripada kau, kata Allah. Aku lebih tahu daripada kau, kata Allah. Malaikat Allah terpelak. Aku lebih tahu daripada kau, kata Allah. Maka bila Allah begitu kan, apa yang Allah Ta'ala buat kepada Nabi Adam? Kalau tuan-tuan baca sejarah tu dalam ayat Quran tu, apa yang tuan-tuan faham? Maka Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi Adam itu, ini ja'ilun fil ardi khalifah, sebagai khalifah. Maka Allah Ta'ala ajarkan kepada Adam itu dengan ilmu. Dia tak bagi harta, dia tak bagi emas, tapi gunung emas, dia tak bagi petroleum, tapi dia bagi ilmu. Kerana Adam, manusia, dia nak takbir dunia.
maka dia kena ada ilmu. Maka sebegitu juga Nabi kata, man arada dunia, siapa nakkan dunia dengan ilmu, siapa nak akhirat dengan ilmu, kata Nabi. Perlu kepadanya ilmu tadi. Maka siapa yang berlindung, dia kata minta bala, dia kata ataupun harapan ditolak bala, ditolak balanya dan kemudaratan. Begitu juga untuk meminta sesuatu yang bermanfaat, sebagaimana firman Allah, wa innahu kana rijalun minal ins ya'udzuna birijalin minal jinni fadaduhum rahaqa. Dan bahawasanya ada beberapa orang lelaki di kalangan manusia minta perlindungan kepada beberapa lelaki di kalangan jin. Dia minta tolong daripada kalangan jin, dia minta bantuan daripada kalangan jin. Kan abang sekarang pun orang kata, nama Nabi Sulaiman Ustaz. Nabi Sulaiman tu Nabi, Rasul. Kita ni siapa? Kita ni siapa? Kan? Dan maka jin itu menambah bagi mereka itu dosa dan kesalahan-kesalahan. Ini benda-benda yang kita kena minta. Jadi jangan minta perlindungan daripada yang lain. Bak minta tolong dengan manusia itu lain sikit. Kita tolong angkatkan ini lain, tapi hakikatnya kita yakin bahawa yang memberi kekuasaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Okey. Firman Allah Taala, wa yauma yahsyuruhum jami'a ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim. Dan pada hari Allah menghimpunkan mereka semuanya, dan berfirman, ai golongan jin, yakni syaitan, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Jin, manusia, syaitan, kamu ni banyak sesatkan manusia. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, ya Tuhan kami, sesungguhnya sebahagian daripada kami telah mendapat kesenangan dari sebahagian yang lain, dan kami telah sampai waktu yang telah engkau tentukan bagi kami. Maka Allah berfirman, neraka itulah tempat diam kamu. Itu tadi. Sedangkan kamu kekal dalamnya kecuali kalau Allah menghendaki yang lain. Kalau Allah menghendaki, insya-Allah Allah boleh memasukkan kamu dalam syurga. Itu kehendak Allah. Tapi hakikatnya kamu akan masuk dalam neraka, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya, tuan-tuan, yang keenam, penyembelihan kepada yang lain daripada seperti menyebut yang lain daripada nama Allah. Ini sembelih kerana lain, kerana patung berhala, kerana patung-patung berhala dan sebagainya. Yang ni biasanya kita tak buat. Yang ni biasanya kita tak buat. Cuma orang dulu-dulu ada, tuan-tuan, di antaranya darah tu, darah ayam, darah lembu yang disembelih tu dihantar ke laut. Kan dulu-dulu dia letakkan apa tadi, ancak. Sekarang ni banyak dah tak ada dah, tuan-tuan. Ancak tu dihanyutkan dalam, dia letakkan nasi, diletakkan dalam satu bekas, diletakkan pelita, dihanyutkan dalam laut. Konon nak bagi makhluk-makhluk lain makan. Kita dah tak buat lagi, tuan-tuan. Dulu sikit hari orang Melayu kita dibuat upacara harimau dan sebagainya. Di antaranya darah kambing dulu. Ingat dulu tahun berapa mari skinhead, kumpulan yang nama skinhead tu, dia mandi air darah kambing ni, sembelih kambing hitam tu di mandi. Disebut antara beberapa zikir tu kan, yang diamalkan untuk dekatkan diri dia kepada makhluk-makhluk yang aib kita di tuan. Itu amalan dulu kan. Sekarang ni tak ada lagi kan, yang jenis kepala tegak sebatang tu, trojan tu dan sebagainya kan, beberapa tahun lepas mari. Sekarang ni alhamdulillah lah tak ada kan. Amalan-amalan di antaranya yang kita kata semah dan sebagainya, puja pantai dan sebagainya, tak ada. Tapi jangan kata tak ada. Yang berlaku di Ambon marin sekitar beberapa tahun lepas marin, yang berlaku di Ambon, itulah antara amalan-amalan yang boleh membawa kepada syirik. Dia bagi kepada lain untuk makhluk lain makan. Kadang-kadang kita tengok bangsa kita tak buat kan, dia letak buah apple, anggur, kadang-kadang limau, selalunya pisang dengan biskut. Nama saya kecil-kecil marin tuan, zaman kecil-kecil lah dulu tuan. Punya nyakalnya zaman-zaman kecil, pergi ngaji tuan, jalan dengan ngaji. Tengok, wah ini ada rezeki ni. Ada limau, ada zaman kecil-kecil masa tu tuan-tuan. Kan? Tunggu aja dia masuk aja rumah, rebut kita datang. Ambil limau, ambil apple, biskut dengan bubur tak ambil. Ambil limau yang ada kulit tak ambil tuan.
Bedal pada ketika duduk fikir balik zaman tu. Agaknya dia pun tengok, wah sulah kena makan lah. Rupanya yang kepala hitam tu makan. Zaman-zaman dulu. Tapi sekarang ni dah payah lah Tan. Dia pandai sekarang ni, dia letak 5 plastik pula. Sekarang ni dia letak 5 plastik. Dulu zaman saya kecil-kecil Tan, saya duduk dekat Bukit Terih tu, ngajinya duduk dekat Bukit Terih. Ngaji dekat Jalan Bakariah tu, dekat surau Jalan Bakariah tu. Pergi situ ngaji. Jalan kaki. Kadang naik basikal. Dalam perjalanan nak pergi tu maghrib, kita petang tu pukul 5 dah pergi dah. Dah nampak dah. Ada rezeki ni balik. Balik ngaji nak cepat je kan. Cepat je. Nampak? Kalau ada kita pusing dulu basikal 2-3 kali pusing dulu. Macam mak giat nak curi asam orang, kan dia pusing 2-3 kali dulu kan. Dia pusing 2-3 kali lepas tu masa tu. Sekarang dia dah pandai lah. Dia letak 5 plastik dah. Jadi tak ada. Pun masih lagi buat. Saya duduk fikir, Tuhan dia pun dia nak tipu. Apatah lagi yang lain-lain. Itu kerana kejahilan mereka, tuan-tuan. Nak buat macam mana? Kita kena beritahu kepada mereka, tuan-tuan. Sampaikan kepada mereka ni supaya mereka selamat, kita pun selamat, tuan-tuan. Jadi saya kira cukuplah sampai situ. Nanti kita sambung pada yang ke-6, iaitu penyembelihan yang lain daripada Allah, menyebut nama Allah. Kerana berhala, kerana itu dan kerana ini yang boleh membawa kepada syirik itu tadi, tuan-tuan. Wallahu a'lam. Sekadar itu insya-Allah kita sambung kuliah kita pada masa akan datang insya-Allah. Saya rasa tak ada kemusykilan, semua faham insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa futuhatika kama nawwartar arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zainna bil ilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Ya Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairal dzikir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir.